Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayu binti Muhammad Zain dan sahabat saya Alisha Husna binti Syarudin. Kami daripada kumpulan DACE akan mengupas satu isu yang berkaitan dengan perlakuan buli di tempat kerja. Buli merupakan satu perkataan yang cukup sinonim bagi situasi di mana seseorang itu dipermainkan atau disisihkan oleh individu lain hanya kerana beliau ingin melepaskan rasa marah dan cemburu kepada individu tersebut. Buli juga merupakan satu perbuatan yang sangat tidak bermoral yang mana akan menyebabkan mangsa atau akan meninggalkan kesan kepada mangsa di mana mangsa tersebut akan menjadi tidak yakin pada diri sendiri dan sentiasa berada dalam ketakutan. Gejala buli di tempat kerja diiktirafkan oleh American Psychological Association (APA) sebagai penganiayaan pekerja yang disengajakan, berulang dan membahayakan kesihatan oleh penyelia atau rakan sekerja. Ini bermaksud ia bukan peristiwa sekali atau ianya tidak berlaku secara tidak sengaja, tetapi tindakan pembuli itu disengajakan dengan motif menyebabkan tekanan mental atau berbahaya kepada mangsa. Gejala buli di tempat kerja telah mendapat pengiktirafan sebagai satu masalah kesihatan awam utama. Dalam satu kajian di Amerika Syarikat mendapati 37% pekerja melaporkan mereka dibuli di pejabat. Manakala satu kajian yang dilakukan di Malaysia pada tahun 2014 pula melaporkan lebih 80% pekerja pernah mengalami buli di tempat kerja. Kajian-kajian ini menunjukkan bahawa lebih 1 dari 3 pekerja mengalami buli di tempat kerja. Perbuatan buli dalam alam pekerjaan semakin dinamik dan menjadi budaya sangsang yang mengkhianati nilai murni budaya kerja dan integriti. Secara umumnya, buli boleh didefinisikan sebagai satu bentuk tingkah laku atau perbuatan yang disengajakan dengan keinginan untuk menyakiti dan mencederakan mangsa. Atau pembuli mengamalkan tingkah laku negatif ini adalah untuk tujuan untuk menimbulkan rasa tidak senang di kalangan mangsa buli secara berulang atau berterusan. Perbuatan membuli mangsa berlaku melalui dua cara, iaitu secara langsung ataupun secara tidak langsung yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan pembuli dengan tujuan untuk menunjukkan status, kekuatan atau kuasa atau pengaruh yang dimiliki oleh pembuli. Presiden Persatuan Kesihatan Mental Malaysia (MMHA) dalam kenyataan beliau pada tahun 2019 yang lalu menyatakan bahawa kebanyakan pekerja yang mengalami masalah emosi dan tekanan di tempat kerja adalah disebabkan oleh tingkah laku negatif dalam persekitaran kerja. Sikap suka mencari salah orang merupakan satu sikap negatif yang perlu dielakkan dalam memastikan sesebuah organisasi berfungsi dengan baik. Kes buli di Malaysia berada di tangga ke-6 tertinggi di dunia. Siapa sangka Malaysia, sebuah negara yang terkenal dengan budi bahasa dan adab tata sesila, kini tersenarai di tangga kedua di kalangan negara-negara Asia yang paling tinggi kes buli di dunia. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bahawa kes buli di tempat kerja ini akan menyumbang kepada pelbagai masalah termasuk peningkatan risiko kesihatan dan kelemahan prestasi kerja. Mungkin bagi sesetengah pihak berpendapat bahawa perkara-perkara tersebut merupakan adat dalam pekerjaan. Namun, ia merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang serta dalam masa yang sama akan memberi kesan yang serius kepada pekerja dan juga organisasi itu sendiri. Perlakuan membuli ini tidak boleh dipandang ringan kerana ianya boleh berterusan selama bertahun-tahun dengan mangsa terus menjalankan tugas mereka di dalam keadaan yang semakin tertekan. Selain daripada itu, adalah amat membimbangkan jika pekerja tidak menyedari bahawa diri mereka telah mengalami atau telah menjadi mangsa buli. Sementara pembuli juga tidak sedar bahawa
mereka telah melakukan perbuatan buli. Perkara ini adalah penyebab gejala buli semakin berleluasa di tempat kerja. Akibatnya, buli menjadi budaya dalam organisasi sehingga menyebabkan penurunan prestasi kerja. Bahkan kebanyakan pekerja juga tidak tahu apakah jenis perlakuan-perlakuan yang diklasifikasikan sebagai buli. Terdapat 3 persoalan yang timbul berkaitan dengan perlakuan buli di tempat kerja. Iaitu yang pertama, apakah punca yang menyebabkan berlakunya isu buli di tempat kerja? Yang kedua, apakah kesan akibat berlakunya isu buli di tempat kerja? Dan bagaimanakah cara untuk mengatasi berlakunya isu buli di tempat kerja dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Punca-punca yang menyebabkan wujudnya buli di tempat kerja. Pertama, kekurangan dari segi fizikal iaitu OKU. Membuli dalam bentuk fizikal atau dalam bahasa badan di mana ia berpotensi dalam menyinggung perasaan seseorang. Kekurangan yang dimiliki dipandang rendah oleh majikan dan rakan kerja terutama dari segi kemampuan mereka menjalankan tugas dan menjadi satu alasan sekiranya timbul sesuatu masalah di tempat kerja. Nombor 2, hasrat dengki dan iri hati. Ia merupakan satu tingkah laku sosial manusia yang wujud di dalam kumpulan dalam sesebuah organisasi. Masalah ini wujud jika seseorang itu berasa yakin dengan kelebihan yang dimiliki, tetapi hakikatnya dia tidak mampu memilikinya dan juga dia berasa terancam dengan perkembangan seseorang yang dianggap mampu duduk setaraf atau boleh melakukan sesuatu melebihi kemampuan dirinya. Nombor 3, suka mencari kesalahan. Ianya merupakan satu sikap yang suka mengkritik, menyindir, menyalahkan dan berfikiran negatif. Sikap sebegini bukan sahaja berakhir dengan menuding jari, menyalahkan perbuatan atau hasil kerja seseorang, malah boleh menjejaskan potensi seseorang itu tanpa mempunyai sebab yang munasabah. Nombor 4, diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi ini berlaku dalam pelbagai bentuk, tetapi apa yang lebih ditekankan adalah gangguan seksual yang berlaku kepada pekerja wanita yang dibuat oleh majikan atau pihak atasan dengan ugutan untuk membuatkan mereka tidak mampu untuk mengelak. Sebagai contoh, ugutan yang timbul adalah seperti gaji mereka akan dipotong, diberhentikan atau dimalukan di depan pekerja lain. Nombor 5, tidak mempunyai saluran aduan. Walaupun mangsa bebas untuk mengadu kepada penyelia atau terus kepada sumber manusia, kebanyakan mangsa tidak mahu mengadu atau bercerita masalah mereka kerana takut dipandang serong atau buruk. Jadi, saluran aduan ini tidak mampu diwujudkan dan akan menyebabkan perkara buli ini masih lagi belum selesai. Nombor 6, pengurangan penggunaan sistem kaunseling. Kaunseling itu sendiri penting dalam sesebuah organisasi kerana dapat membantu untuk mengurangkan beban. Akan tetapi, ianya tidak digunakan dengan baik oleh pekerja kerana mereka sendiri tidak mahu melaporkan perkara buli ini kepada kaunselor kerana berasa takut akan tindakan yang bakal diambil kepada pembuli dan juga memikirkan tanggapan pekerja lain kepadanya. Nombor 7, hukuman undang-undang yang diambil ringan. Walaupun telah wujud beberapa akta bagi kesalahan tata susila di tempat kerja, akan tetapi perkara ini mungkin sedikit sebanyak dipandang rendah oleh mereka. Si pembuli tidak berasa takut atas tindakan yang bakal dikenakan dan mangsa pula takut sekiranya mereka akan diapa-apakan oleh pembuli jika mereka dikenakan hukuman. Antara kesan-kesan sekiranya buli ini terjadi. Pertama, dari segi fizikal. Kesan fizikal ini dapat dilihat dalam jangka masa panjang. Sebagai contoh, tempoh kerja yang panjang merupakan bebanan dan mampu menyebabkan kesihatan mental seseorang.
Malah, skop kerja yang berbeza juga boleh memberi tekanan dan juga menyebabkan mangsa mampu melakukan perkara di luar batasan. Kedua, dari segi psikologikal. Mangsa cenderung mengalami pelbagai jenis emosi. Sekiranya mangsa tidak mendapatkan sokongan luar, ia boleh mengakibatkan kemurungan dan juga trauma. Lebih teruk lagi, ia boleh mengakibatkan gangguan mental. Ketiga, dari ahli keluarga. Buli ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah membimbangkan ahli keluarga. Jika ia mendatangkan kecederaan dan mengakibatkan kematian, keluarga mangsa akan mengalami kesedihan dan boleh mengakibatkan permusuhan di antara keluarga mangsa dan juga keluarga pembuli. Keempat, organisasi. Majikan juga mendapat impak di mana ia akan memberi kesan kepada produktiviti harian sesebuah organisasi. Malah, imej dan juga reputasi sesebuah organisasi juga turut mendapat kesan akibat buli. Perkara ini secara tidak langsung meningkatkan masalah disiplin dan moral dalam kalangan pekerja di mana ia mampu memberi kesan negatif kepada sesebuah organisasi. Dalam mewujudkan sebuah tempat kerja yang harmonis serta bebas daripada isu atau masalah buli, adalah penting untuk semua pihak yang berkaitan, terutamanya majikan dan pekerja, untuk saling bekerjasama. Dengan wujudnya sebuah tempat kerja yang harmoni, ianya dapat menjamin kesihatan dan keselamatan semua pihak di tempat kerja. Dan fokus terhadap kerja juga dapat dilakukan dan dapat diberikan dengan sepenuhnya. Dan sekaligus ianya dapat meningkatkan produktiviti organisasi atau tempat kerja itu sendiri. Peranan pelbagai pihak seperti kerajaan, organisasi dan peranan pekerja adalah penting dalam menangani masalah perlakuan buli di tempat kerja. Apa yang dapat kita lihat pada masa sekarang ini, masih belum ada satu undang-undang atau peraturan yang khusus berkaitan perlakuan buli di tempat kerja. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa peruntukan undang-undang sedia ada yang boleh diguna pakai dalam usaha untuk menangani perlakuan buli di tempat kerja. Antaranya adalah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994, Akta 574 Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan lain-lain yang berkaitan. Selain daripada itu, kerajaan juga telah mewujudkan satu saluran pengaduan awam yang dikendalikan oleh Jabatan Perdana Menteri yang dinamakan Sistem Pengurusan dan Pengaduan Awam (SISPA). SISPA merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan untuk memperbaiki mutu perkhidmatan dan penyampaian dari masa ke semasa yang telah dimudahcara oleh teknologi terkini. Selain itu, sambutan Bulan Integriti yang diraikan setiap tahun juga merupakan salah satu usaha berterusan yang dilakukan dalam usaha untuk membudayakan integriti dan memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pada April 2022, kita telah dikejutkan dengan satu berita kematian seorang doktor pelatih yang dipercayai terjatuh dari unit kediamannya, dan laporan awal mendapati terdapat unsur buli yang melibatkan doktor senior. Ekoran daripada kejadian tersebut, satu pasukan petugas khas yang bagi penambahbaikan budaya kerja perkhidmatan kesihatan telah ditubuhkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi meneliti kes tersebut. Dan rentetan daripada kejadian itu juga, KKM telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan satu sistem aduan yang dipanggil MyHelp. MyHelp merupakan satu sistem pelaporan aduan berkenaan buli di tempat kerja khusus untuk warga Kementerian Kesihatan Malaysia, dan sebarang aduan yang diterima melalui sistem ini akan diambil tindakan oleh unit integriti kementerian tersebut. Ini merupakan salah satu contoh tindakan yang diambil oleh pihak majikan dalam menangani masalah buli yang dihadapi oleh kaki tangan atau warga organisasi tersebut,
dan ini juga menunjukkan KKM memandang serius ke atas tindakan atau perlakuan buli di kalangan warga mereka. Sesebuah organisasi itu boleh mewujudkan satu saluran yang dikenali sebagai One Piece Speak Up, di mana ia merupakan satu saluran yang mampu membantu sesebuah organisasi menjadi lebih baik. Ia diwujudkan adalah untuk membantu individu melaporkan sesuatu perkara seperti penipuan, buli, rasuah, kesihatan dan keselamatan, gangguan seksual, penyalahgunaan kuasa, isu hak asasi pekerja, etika pekerja, tata kelakuan, pelanggaran dan sebagainya. Secara perincinya, saluran ini mempunyai beberapa kumpulan yang dibentuk bagi menyelesaikan masalah yang timbul di tempat kerja dan juga mendapat kerjasama daripada badan kerajaan supaya tindakan seterusnya dapat diambil dengan segera. Saluran ini juga memperkenalkan satu aplikasi mudah alih yang diberi nama Speak Up, di mana aplikasi ini juga sangat praktikal untuk digunakan kepada mangsa kerana hanya perlu untuk mendaftar masuk ke aplikasi tersebut dan mereka boleh memilih untuk membuat aduan secara terus kepada pegawai bertugas di talian hotline yang berfungsi selama 24 jam tanpa henti, atau mereka boleh membuat aduan secara penulisan. Di dalam aplikasi itu juga terdapat pilihan kepada mereka untuk bercakap dengan pegawai kaunseling daripada One Piece Speak Up itu sendiri. Mangsa tidak perlu bimbang tentang maklumat peribadi mereka sebagai pengadu kerana saluran itu menjaga privasi pemaklum dan tidak akan didedahkan kepada sesiapa kecuali kes mereka itu sangat teruk sehingga melibatkan ke peringkat yang melibatkan campur tangan pihak berkuasa dan juga mahkamah.